Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar-pelajar cikgu khusus PMA SMK Taman Melati. Okay, untuk hari ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam pembelajaran Core Abilities level yang kedua, modul yang kedua, iaitu di bawah tajuk tingkah laku interpersonal, di bawah submodul kesedaran prestasi kerja. Okey. Pembelajaran kita hari ini adalah mengenai prestasi kerja, perjalanan kerja, kualiti tugas dan kenapa perlunya adanya prestasi kerja. Okay. Banyak syarikat memberikan tumpuan kepada pertumbuhan dengan kos rendah. Kenapa jadi macam ni? Sebab mereka memikirkan lebih kepada tahap keuntungan yang tinggi menerusi tahap kecekapan tenaga kerja yang tinggi. Maknanya dia orang nak untung banyak tapi dengan prestasi kerja ataupun makna kata mempunyai pekerja-pekerja yang hebat. Okey, itu maksud prestasi tinggi. Pemimpin sedang mencari prestasi unggul dan perolehan produktiviti daripada pekerja. Untuk mencapai perolehan tersebut, organisasi perlulah bersedia melaksanakan peralihan mendadak dalam persekitaran kerja dan menumpukan semula terhadap usaha membolehkan pencapaian tahap prestasi tenaga kerja yang lebih tinggi. Okey. Macam mana nak tetapkan piawaian prestasi ataupun jakaan ni untuk mencapai piawaian prestasi dan jakaan pengurus perlulah mematuhi perkara-perkara berikut. Okey, yang pertama, semak huraian tugas jawatan. Okey, cek. Maknanya pengurus kat situ perlu cek, perlu periksa, perlu semak apa senarai tugas jawatan setiap pekerja-pekerja bawahannya. Okay, yang seterusnya, tentukan keputusan yang dikehendaki bagi sebahagian besar tugas kaki tangan, pelanggan dan juga perlulah cek juga prestasi kualiti yang diperlukan seperti komunikasi, perkhidmatan dengan pelanggan, kemahiran interpersonal dan lain-lain lagi. Okey, seterusnya bila kita dah cek semua tu, pengurus dah periksa semua tu, pastikan keputusan yang dibuat mestilah dapat dicapai dan realistik. Jadi kat sinilah bagaimana prestasi tugas akan diukur. Okey. Apa kelebihan bila kita menetapkan piawaian prestasi ni? Okey. Yang pertamanya adalah untuk menetapkan sasaran. Okey. Pencapaian untuk organisasi tidak menjamin peningkatan jumlah untung rugi. Penetapan maklumat yang tertentu akan membantu syarikat dan kaki tangan pekerja untuk mendapatkan hasil yang sama. Memenuhi sasaran penting akan menjadi inisiatif kepada kejayaan semasa syarikat dan pertumbuhan masa depan syarikat tersebut. Matlamat mesti dah dapat diukur supaya dapat mencapai sesuatu analisis kuantitatif, maksudnya bernombor lah kat sini, terhadap kemajuan. Mengenai pasti petunjuk penting kepada kejayaan syarikat akan membantu anda untuk menentukan sasaran prestasi yang tepat. Sebagai contoh, bilangan pelanggan yang anda akan mungkin tidak sepenting jumlah hasil jualan yang diperoleh. Okey. Mengukur kejayaan syarikat melalui satu sasaran yang dapat dicapai membantu pihak pengurusan dalam menganalisis urusan yang berjalan dengan baik atau memerlukan penambahbaikan. Jadi kat sini pun bila kita boleh kaji apa lagi kekurangan yang terdapat pada pengurusan atau pada prestasi seseorang pekerja itu. Okey, jadi ini akan meningkatkan lagi keuntungan syarikat lah. Okey, yang berikut ialah perkara utama yang dapat dicapai dalam menetapkan piawai prestasi dan jangkaan. Okey, yang pertama, apa perkara utama yang kita tengok adalah
pekerja dapat membezakan keputusan yang boleh diterima dengan keputusan yang tidak boleh diterima. Maknanya pekerja boleh faham apa yang perlu dibuat, apa yang tidak boleh dibuat. Okey. Yang kedua, pengurusan juga perlulah mempunyai kriteria tertentu untuk mengukur kualiti dan produktiviti. Maksudnya, pengurusan itu mempunyai satu dokumentasi, satu standard operasi prosedur SOP untuk mengukur dia punya kualiti dan juga produktiviti syarikat tu. Okay, seterusnya, sediakan objektif asas untuk berkomunikasi tentang prestasi. Adakan satu dokumen untuk kita ataupun pengurusan tempat kerja tu untuk berbincang dengan pekerja mengenai apa yang akan diukur terhadap prestasi-prestasi mereka. Galakkan hubungan yang terbuka dan kepercayaan terhadap pekerja. Okey, seorang pengurus ataupun seorang bos perlulah percaya kepada pekerjanya. Bantu pekerja memahami kepentingan tugas mereka dan seterusnya menyenaraikan keutamaannya. Apa yang perlu dibuat kalau seorang pekerja tu berada di dalam syarikat tu. Maknanya dia akan ada bahagian-bahagian dia. Kalau orang tu di bahagian maintenance, bahagian pendawaian, dia perlulah utamakan tugas-tugas kerja-kerja pendawaiannya. Okay, bantu pekerja mengukur tindakan mereka dan mengetahui bila hendak meminta bantuan. Dan seterusnya, bantulah pekerja untuk membezakan di mana akan ada penambahbaikan penting dalam prestasi kerja mereka. Okay, berikut pula adalah contoh piawai ataupun jangkaan yang menunjukkan piawaian dan prestasi jangkaan yang diharapkan oleh pihak pengurusan di dalam sesebuah organisasi. Okay, yang pertama, berinteraksi secara profesional, bersopan, cekap dan mesra ketika berurusan dengan pelanggan, masyarakat umum dan juga rakan sekerja. Yang kedua, capai tahap produktiviti dan ketepatan yang tinggi. Yang ketiga, tepat sewaktu kedatangan dan juga persembahan kerja. Maksudnya di sini on time lah. Kalau kata masuk waktu kerja pada pukul 8 pagi, datanglah sebelum 8 pagi. Yang ini juga boleh dikira sebagai untuk penilaian prestasi. Hadir dan urus tugas yang diperlukan dan juga mesyuarat dengan berkesan. Pamerkan keseriusan, kematangan, sikap positif dan yakin diri ketika berurusan dengan orang lain. Tentunya seorang pekerja juga perlulah bekerja dengan bijak dan bersedia untuk berubah. Apabila bosnya tegur ataupun pengurusnya tegur, perlulah dia berubah untuk jadi yang lebih baik. Jadi kat sinilah akan berlakunya peningkatan prestasi dalam sesuatu kerja. Okey, seterusnya macam mana kita nak mengukur piawaian prestasi ataupun jangkaan kerja ni? Ukuran prestasi pada dasarnya berkaitan dengan hasil kerja yang dilakukan. Apa yang dia dah buat. Kerjanya, adakah kalau cikgu bagi contoh, adakah projek pendawaiannya dalam masa 3 bulan tu dapat disiapkan pada masa yang tepat, on time, tidak melebihi due date, tidak melebihi tarikh akhir. Jadi kat situ kita boleh guna sebagai untuk ukuran prestasi kerja. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kelainan dalam produk, perkhidmatan dan proses pengeluarannya. Ia membantu untuk memahami, mengurus dan meningkatkan aktiviti organisasi. Unit ukuran ini memberikan pentingnya berkaitan dengan pengukuran dan sentiasa terikat dengan objektif atau pengukuran sasaran. Dengan secara mudahnya, prestasi ini dapatlah diukur melalui yang pertama, pencerapan secara langsung. Maknanya pengurus tu melihat anak buahnya, pekerja-pekerja membuat kerja di hadapan mata. Yang kedua, boleh dinilai berdasarkan kepada hasil kerja yang khusus, apa sepatutnya pekerja itu buat. Jadi pengurusnya boleh nilai. Yang ketiga, prestasi dapat diukur berdasarkan kepada laporan dan rekod. Maknanya kena ada dokumentasi lah kat sini. Jadi esok-esok bila dah jadi seorang wireman, perlu sediakan satu logbook untuk nak
tunjukkan bukti-buktinya awak dah buat sesuatu kerja. Dan yang keempat, prestasi juga boleh dinilai melalui pujian ataupun komen yang diterima oleh orang lain. Itu antara 4 cara kita nak ukur piawai prestasi kerja. Okay. Memberikan maklum balas ataupun pulangan maklumat tentang hasil suatu proses atau aktiviti boleh juga dikira sebagai satu penilaian prestasi. Ia biasanya digunakan untuk menilai maklum balas atau dapatan ke arah sesuatu yang lebih baik. Maklum balas perlulah memenuhi kriteria, iaitu perlu khusus, perlu tepat, mestilah berdasarkan kepada kerja yang dibuat, perlu tepat pada masanya ataupun serta-merta. Yang ketiga, tumpukan pada tingkah laku atau prestasi, bukan pada orangnya. Okay. Kalau orang tu tak handsome ke, muka koyak ke, dia tak boleh nilai berdasarkan benda tu. Mestilah dinilai kepada tingkah laku dan juga prestasi kerja. Okay, seterusnya, berhasrat untuk membantu dan bukan untuk mengawal. Prestasi kerja juga dilakukan adalah untuk membantu seorang pekerja tu menjadi kepada yang lebih baik. Bila kita memberi maklum balas juga, kita perlulah jujur dan ikhlas serta tepat dalam mengemukakan maklumat. Okey, kerap dan mestilah didokumentkan dengan baik. Okey. Borang maklum balas dapat dikesan secara sengaja atau tidak sengaja. Maklum balas perlulah untuk membantu pekerja berasa bermotivasi untuk meningkatkan prestasi mereka. Okey, maklum balas biasanya disalurkan melalui macam mana maklum balas boleh dibuat ni? Okey, yang pertama melalui komen lisan. Kita bagi pujian kepada pekerja tu. Contoh esok-esok awak bila dah jadi seorang penyelia, awak puji pekerja-pekerja awak. Bagusnya kamu datang tepat pada waktu masa. Hebatnya kamu dapat menyelesaikan projek ini dengan baik. Kita bagi kata-kata pujian yang positif. Okay, yang seterusnya kita lakukan gerak isyarat tanpa lisan dan isyarat atau maklum balas secara senyap. Bagi emoji contohnya. Tunjukkan tanda good. Tu contoh kalau tanpa isyarat tanpa lisan. Melalui isyarat, bagi simbol peace sebagai contohlah. Okay, yang ketiga, maklum balas ni kita bagi melalui memorandum ataupun email. Sebarkan kepada seluruh organisasi, memberitahu maklumat mana prestasi kerja seorang pekerja itu adalah sangat baik. Okay, dan seterusnya kita lakukan resap tembus dan juga pembetulan kerja bertulis. Maknanya kalaulah kita sebagai seorang pekerja salah melakukan suatu kerja, kita buatlah satu pembetulan kerja secara bertulis. Ataupun makna kata lain bagi surat tunjuk sebab lah. Tapi biasanya ini akan bagi efek yang tidak baik kepada prestasi kerja kita. Okey. Okey, seterusnya yang keempat itu bahagian tambahan yang mempengaruhi kejayaan piawaian sesuatu prestasi. Okey, bahagian dan ketakasan menangani perubahan dan perubahan secara berkesan apabila diperlukan. Ia berhasil dan dapat meneruskan usaha tanpa mendapatkan semua maklumat dengan mengekalkan pandangan positif apabila perancangan dipertikaikan. Perubahan perlu dapat mengurus risiko dan ketidaktentuan melalui komunikasi dengan segala urusan tentang perubahan untuk mengelakkan tingkah laku yang negatif atau halangan untuk berubah. Okay, yang kedua, antara yang mempengaruhi suatu kejayaan prestasi adalah kreativiti. Membangunkan idea yang inovatif dan kaedah untuk melakukan sesuatu. Pencapaian ataupun pencarian kaedah baru dan yang lebih berkesan untuk menghubungkan idea masa lalu yang tidak berkaitan yang menyumbang dalam persekitaran sumbangsaran. Kreativiti sangat bermakna apabila diuji oleh halangan. Maknanya wujud masalah. Okay, yang ketiga, kepimpinan. Jadilah contoh teladan untuk orang yang lain. Menimbulkan rasa hormat dan kepercayaan, memupuk budaya dengan piawai etika yang tinggi.
Kepimpinan yang baik bertindak balas dengan bijak di bawah tekanan, mengekalkan tumpuan dan keseriusan, mengekalkan sikap optimis dan tabah apabila menghadapi kesusahan. Pemimpin yang berkualiti tinggi cepat pulih daripada halangan, tidak mudah stres, dapat melakukan kerja yang baik. Antara lain, maksudnya seorang pemimpin berfungsi untuk mempengaruhi orang lain untuk memindahkan visi kepada tindakan. Dia merangka pandangan jangka panjang dan bertindak sebagai pemangkin untuk perubahan organisasi. Cekap dalam membentuk kata sepakat untuk menerima kerjasama demi mencapai matlamat. Yang keempat, mesyuarat. Bertanggungjawab untuk menyusun segala-galanya dengan teratur, mengambil bahagian secara aktif dan membuat susulan terhadap tindakan yang perlu. Mengurangkan mesyuarat sedaya mungkin dengan menggunakan mekanisme komunikasi alternatif. Seterusnya dari segi kualiti kerja terhadap kemajuan prestasi, pastikan perbincangan mestilah berbentuk positif dan juga boleh dilakukan secara formal dan juga tidak formal. Tidak menimbulkan kebimbangan kepada pengurus dan pekerja hampir menyamai kepada sesuatu penilaian prestasi. Jika semuanya sempurna dan tiada ruangan untuk penambahbaikan, ketika membina perlu diberikan dan pekerja perlu mendengar. Maknanya seorang bos tu, seorang pengurus tu boleh mengkritik pekerjanya dan pekerja tu perlulah mendengar untuk berubah kepada yang lebih baik. Perancangan dan penyusunan dengan membangunkan dan membentangkan kajian dapat membawa kepada peningkatan prestasi dan hubungan kerja yang lebih kukuh. Jadi,